Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Terima kasih kepada kamu Misbah Munir, dihormati pengarah program Fadil Datuk Tuan Ibrahim Tuanman, seluruh ahli jawatan kuasa program, diberi hormat, dihormati pembentang atas kerja bahagia Datuk Dr. Ustaz Haji Mahfuz Muhammad, pengulas bahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin dari Universiti Sains Malaysia, mantan Mufti Kerajaan Negeri Perlis, berhormat Dr. Khairuddin Ahmad Zali Zakiri dari Parlimen Kuala Nerus, rangkap Setiausaha Dewan Ulama Pasar Pusat, khususnya tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat, saudara yang dikasihi sekalian. InsyaAllah untuk sesi pembentangan yang pertama merujuk kepada buku surat yang ke-7, ke-6 daripada buku seminar pelaksanaan syariat Islam di Malaysia, hikmah pelaksanaan undang-undang jenayah Islam, akan dibentangkan oleh Bahagia Datuk Dr. Ustaz Haji Mahfuz Muhammad. Seterusnya akan diulas oleh dua pengulas yang berada di atas ini, iaitu Profesor Madya Dr. Masri dan juga Yang Berhormat Dr. Khairuddin Ahmad Zali. Dan kemudian kita akan buka untuk sesi soal jawab. Untuk meneruskan majlis ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput, silakan Bahagia Dr. Haji Mahfuz Muhammad untuk membentangkan kertas kerja bertajuk Hikmah Pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Islam. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara majlis berbahagia, jumlah-jumlah Dr. Asri Zainal Abidin dan berhormat Dr. Zakiri, Tuan Pengarah Program, berbahagia Datuk Puan Mahir Rahman, hadirin dan hadirat yang dimuliakan. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita rapatkan setinggi-tinggi bersyukur Ta'ala kami dapat bertemu dalam majlis berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Malaysia di tahun Merdeka dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kanjur kerana memberikan ruang dan ruang untuk memberikan sedikit penjelasan berkaitan dengan tajuk yang diberikan kepada saya, iaitu hikmah pelaksanaan undang-undang jenayah Islam. Saya akan membentangkan 4 perkara. Pertamanya berkaitan dengan pendahuluan, keduanya hukum melaksanakan undang-undang jenayah Islam, yang ketiganya saya tambah sedikit, iaitulah untuk kita tahu hikmat-hikmat itu kena berdahulu kena jelaskan sedikit tentang jenis-jenis jenayah dan hukuman dalam Islam. Dan akhir sekali barulah akan saya jelaskan mengenai hikmah pelaksanaan undang-undang jenayah Islam. Tuan-tuan hadirin dan hadirat, seperti masih dimaklum, mutakhir ini isu hudud, terutamanya sebelum pilihan raya yang lalu, telah dibincangkan begitu hangat sekali. Bukan saja oleh masyarakat Islam, bahkan juga oleh masyarakat bukan Islam. Malah juga bukan saja diberikan oleh para ulama, bahkan juga oleh ahli politik Islam dan juga bukan Islam. Ini menggambarkan bagaimana masyarakat di Malaysia di
tidak memberi agama dan bangsa begitu prihatin, ingin tahu mengenai Islam sesuai dengan kedudukannya sebagai Islam agama persekutuan. Dalam keadaan seperti ini memberi peluang kepada kita untuk menjelaskan kedudukan sebenar mengenai Islam, khususnya undang-undang sejenak Islam pada masyarakat Islam dan bukan Islam. Dan ini juga sebagai satu bukti bahawa tahaluk siasi politik understanding ini dengan Islam memberi manfaat kepada PAS, kerana dengan tahaluk ini kita dapat menjelaskan Islam kepada mereka. Kita juga yakin dan percaya dengan penjelasan yang berhikmah mengenai hudud, qisas dan ta'zir akan dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat majmuk di Malaysia pada satu masa nanti. Umat Islam begitu prihatin nak melaksanakan undang-undang jenayah Islam ini, dan kerana bagi umat Islam untuk melaksanakan undang-undang jenayah Islam adalah hukum wajib. Ismas mesti dilaksanakan sama seperti wajibnya menunaikan kewajipan yang lain, solat, puasa Ramadan, haji dan sebagainya. Cuma bezanya bahawa ibadah khusus seperti puasa, solat diwajibkan pada setiap individu sebagai fardu ain. Manakala untuk melaksanakan kudus, qisas dan ta'zir adalah sebagai fardu kifayah, dalam arti kata ianya hanya boleh dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan negara. Kewajiban untuk melaksanakan undang-undang jenayah Islam adalah berdasarkan pada dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seperti mana yang telah disebutkan oleh Dr. Syukur Senayan tadi dalam ucap pertama, bahawa dalil-dalil itu adalah final, qat'i. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Yang bermaksud bahawa perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina wajib kamu sebat tiap-tiap seorang daripada keduanya 100 kali sebatan. Dan juga berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udu ya Unais, fa ini tarafat farjimha." Wahai Anis, pergilah kamu kepada perempuan itu. Jika dia mengaku berzina, wajiblah kamu rejam. Dan satu lagi dalil bahawa untuk melaksanakan undang-undang hudud dan qisas adalah wajib. As-sariq was-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka hukumnya potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang telah mereka lakukan, dan juga sebagai satu hukuman pencegahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mencukupkan, saya bacakan satu lagi dalil. Tak perlu saya baca semua sekali. Antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl." Dan surah Al-Baqarah ayat 178, wahai orang-orang iman, difardukan kata qisas dalam kes-kes pembunuhan. Dan ayat ini meyakinkan kita bahawa tak ada beza dengan kewajipan-kewajipan lain seperti puasa. Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam." Hai orang yang difardukan kata puasa Ramadan. Dan banyak lagi dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah jelas bahawa untuk melaksanakan undang-undang Islam, hudud, qisas dan ta'zir adalah wajib kepada setiap umat Islam. Oleh itu, setiap umat Islam wajib beriman, percaya dan berusaha untuk melaksanakan, tapi ianya perlu dilaksanakan oleh pemerintah yang menghayati ajaran Islam. Ulama usul telah menetapkan satu kaedah bahawa satu kewajipan itu tidak sempurna melainkan dengan sesuatu itu. Memang sesuatu itu menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi wajib. Contohnya memotong tangan
kepada pencuri adalah wajib. Tetapi kewajiban itu tidak dapat dilaksanakan melainkan dengan adanya negara Islam. Maka untuk menegakkan sebuah negara Islam adalah wajib. Dan dalam konteks ini, negara kita Malaysia, kita boleh menegakkan negara Islam melalui cara yang bebas dan bersih dalam sistem demokrasi berparlimen. Hadirin dan hadirat, kesalahan dalam undang-undang jenayah Islam berpunca daripada pencabulan maslahah atau kepentingan yang wajib dipelihara dan dipelihara oleh setiap Muslim. Kepentingan yang wajib dipelihara itu dengan mengenakan hukuman kepada pencerobohnya adalah bertitik tolak daripada 5 prinsip, iaitu menjaga adil, agama, nyawa, akal fikiran, keturunan dan harta benda. Inilah kerana kehidupan manusia di dunia tidak sempurna jika kepentingan tersebut tidak dijaga dan dipelihara. Oleh itu, jika berlaku pencerobohan ke atas masalah-masalah tersebut, maka penceroboh tersebut mestilah dikawal dengan hukuman yang timpang. Pertama, melindungi kepentingan agama Islam ini adalah suatu kewajipan. Oleh itu, jika ada di kalangan umat Islam yang rosak akidahnya, hendaklah dibetulkan dan dipelihara dengan mengadakan had ar-ridah, supaya umat Islam dapat menjaga kesucian agama Islam dan tidak mudah untuk meninggalkan agama. Yang kedua, menjaga kehormatan nyawa, yang mana Islam memberikan hak kepada setiap insan untuk hidup dan menjaga anggota tubuh badan daripada dicerobohi. Dan bagi melindungi hak tersebut, Islam memperuntukkan undang-undang qisas yang mana hukumannya setara dengan kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, menjaga akal fikiran daripada kerosakan kerana minuman keras. Untuk itu, Islam memperuntukkan hak asyur kepada penyumbang Arab semata-mata untuk menjaga akal fikiran manusia daripada tidak dirosakkan, supaya tidak rosak. Yang keempat, memelihara keturunan supaya tiap bayi yang lahir ke dunia ini mempunyai ibu bapa yang sah. Untuk itu diadakan aturan nikah kahwin. Maka untuk menjaga kepentingan keturunan daripada dirosakkan, Islam mengadakan hukuman had zina dan had qazaf kepada pesalah-pesalah zina dan qazaf. Yang kelima, menjaga harta benda daripada dicuri dan dirompak. Maka Islam mengadakan hukuman potong tangan kepada pencuri-pencuri dan perompak. Berdasarkan kepada masalah tersebut, maka kesalahan dan hukuman dalam undang-undang Islam terbagi kepada 3. Pertama, hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan kadarnya oleh syarak melalui nas Al-Quran dan Sunnah bagi kesalahan-kesalahan yang melibatkan hak Allah atau hak orang ramai. Kesalahan-kesalahan seperti zina, qazaf, curi, perompak, minum arak dan arah. Qisas pula adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadar oleh syarak oleh nas-nas Al-Quran dan Sunnah seperti hudud, tetapi berbeza dengan hudud dari segi kesalahan, iaitu yang melibatkan hak anak Adam atau hak individu, yang mana mangsa jinayah atau warisnya berhak menuntut hukuman tersebut dikenakan kepada penjinayah, atau mereka boleh mengampunkan penjara. Kesalahan qisas ialah membunuh dengan sengaja dan mencederakan anggota tubuh badan dengan sengaja. Manakala yang ketiga, ta'zir adalah satu jenis hukuman yang tidak ada ketetapan dalam Al-Quran dan Sunnah bagi kesalahan-kesalahan yang lain pada hudud dan qisas. Untuk menentukan kadarnya adalah terpulang kepada kebijaksanaan hakim atau ulil amri. Kesalahan-kesalahan yang boleh dikenakan hukuman ta'zir adalah terlalu banyak, termasuklah amal al-bidah, riba, rashwah, tidak amanah, zalim, salah guna kuasa dan seumpamanya. Hadirin dan hadirat, cara untuk menghindarkan jinayah. Dalam Islam terdapat beberapa cara yang dapat menghindarkan atau mencegah seorang itu daripada melakukan jinayah atau kejahatan. Pertama, melalui latihan jiwa dan rohani sebagai asas yang terpenting.
Semua amal ibadah yang diwajibkan dalam Islam bertujuan untuk melatih dan mendidik jiwa seorang supaya mengenali dirinya sebagai hamba Allah, berbaik-baik sesama makhluk dan tidak boleh menzalimi. Sebagai contoh, solat 5 waktu selain daripada ianya merupakan suatu kewajipan yang mesti ditunaikan, ia juga dapat melatih diri seorang dan dapat membersihkan dirinya daripada sifat kekotoran. Dalam solat ada ciri-ciri persamaan, tawaduk dan rendah diri. Oleh itu, jika ianya dikerjakan dengan mengikut syarat-syarat dan rukun-rukunnya yang sempurna, nescaya dapat menghindarkan dirinya daripada melakukan kejahatan dan kemungkaran. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah serta ikutlah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Yang keduanya, melalui pembentukan masyarakat yang luhur dengan cara nasihat-menasihati, tegur-menegur demi untuk kebaikan masyarakat seluruhnya, adalah menjadi tanggungjawab anggota masyarakat yang tinggi akhlaknya untuk memperbaiki mana-mana anggotanya yang kurang baik. Pihak-pihak yang terlibat mestilah sanggup menerima teguran yang membina demi untuk kebaikan bersama. Oleh sebab itu Allah menghendaki supaya ada di kalangan umat Islam orang yang sanggup mengajak masyarakatnya untuk membuat kebaikan dengan menyuruh mereka berbuat kebajikan dan mencegah daripada melakukan kejahatan dan kesukaran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan adalah ada di antara kamu satu puak yang menyuruh kepada kebajikan, mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang beriman. Dan jalan yang terakhir yang boleh mencegah berlakunya jenayah adalah melalui hukuman-hukuman yang terdapat dalam undang-undang jenayah Islam. Hukuman-hukuman yang disyariatkan oleh Allah tidak diturunkan dengan sia-sia, bahkan disyariatkan untuk kebaikan semua golongan dan bukan untuk kepentingan sesuatu pihak. Hadirin hadirat, mengenai hikmah pelaksanaan undang-undang jenayah Islam, di mana tiap-tiap hukuman yang dikenakan kepada pesalah dalam undang-undang jenayah Islam bertujuan untuk melindungi masyarakat daripada perbuatan jahat dan juga untuk memberikan pengajaran dan iktibar kepada penjenayah supaya tidak mengulangi perbuatan jahatnya. Maka itulah juga undang-undang hudud, qisas dan ta'zir yang diwajibkan kepada orang yang beriman untuk melaksanakannya sama sekali tidak menyusahkan dan memudaratkan, tapi mempunyai hikmah-hikmah yang tersendiri. Antaranya, pelaksanaan hukuman qisas akan memberi keadilan kepada umat manusia, kerana qisas adalah satu-satunya hukuman yang paling adil dan seksama, yang mana qisas menyamai jenayah yang dilakukan. Contohnya, seorang yang membunuh dengan sengaja akan dikenakan hukuman bunuh. Seorang jenayah memotong telinga orang akan diberi balas dengan dipotong tangan. Telinga. Terusnya yang kedua, hikmah yang dapat kita cari ialah dengan melaksanakan hukuman qisas dapat mencegah dan menghalang orang yang berniat untuk melakukan jenayah daripada meneruskan niat jahatnya. Jika mereka mengetahui bahawa dia akan menerima hukuman yang berat, sudah tentu dia akan berfikir banyak kali, yang akhirnya akan membatalkan niat jahatnya. Yang ketiganya, hukuman qisas dapat meredakan kemarahan dan dendam kasumat waris-waris mangsa jenayah bunuh. Waris-waris seperti ibu bapa dan anak-anak mangsa jenayah bunuh akan merasa lega dan kurang marah jika pembunuh itu dihukum bunuh. Sebaliknya, jika pembunuh itu hanya dipenjara atau didenda,
maka waris berkenaan akan mencari jalan untuk membalas dendam bukan saja kepada pembunuh, bahkan kepada orang lain yang tidak ada kena-mengena dengan pembunuh. Yang keempat, dengan melaksanakan hukuman qisas dapat menjamin kehidupan umat manusia dengan aman damai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 179. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan dalam melaksanakan hukum qisas ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal pikiran, supaya kamu bertakwa. Ayat Al-Quran ini menjelaskan bahawa faedah hukuman qisas bukan saja dirasai oleh wali atau waris bangsa, bahkan yang dapat dirasai oleh seluruh umat manusia. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan walakum bagi kamu semua. Dan yang kelima, hikmah hukuman qisas juga dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 32. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw qatalan fil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'an. Dengan sebab kisah pembunuhan kejam yang demikian itu kami tetapkan atas Bani Israel, bahwasanya sesiapa yang membunuh seorang manusia dengan tiada alasan yang membolehkan membunuh orang itu atau kerana melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruh. Itulah maknanya walaupun membunuh seorang, seolah-olah membunuh semua orang. Maka seolah dia telah membunuh manusia. Dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semua. Dan demi semuanya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan membawa keterangan yang cukup terang. Kemudian sesungguhnya kebanyakan daripada mereka setelah itu sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang melampaui batas, melakukan kerosakan dan kebunyian. Ayat Al-Quran akan memberikan gambaran tentang kejahatan membunuh secara sengaja. Walaupun hanya membunuh seorang, seolah dia telah membunuh manusia semuanya. Memang tepat sekali perbandingan yang dibuat oleh Al-Quran. Kerana selagi pembunuh itu masih bebas dan tidak dikenakan hukuman yang setimpal, penjina akan terus bermaharaja mencari mangsa yang lain untuk dibunuhnya. Seterusnya ayat di atas juga menjelaskan bahawa sesiapa yang menghidupkan seorang dengan melaksanakan hukuman qisas seolah-olah telah memberikan kehidupan kepada manusia seluruhnya. Ini adalah kerana apabila pembunuh itu telah dikenakan hukuman qisas, maka secara langsung atau tidak langsung telah dapat menyelamatkan bakal mangsa bunuh daripada kekejaman pembunuhan. Hadirin dan hadirat, antara hikmah pelaksanaan undang-undang hudud ialah untuk menghalang manusia daripada melakukan jinayah dan memelihara masyarakat dari kehancuran dan membersihkan daripada dosa dan maksiat. Seperti daripada Ibnu Qayyim Siasat Al-Syariah menyatakan bahawa kerahmatan Allah, bahawa disyariatkan hukum-hukum bagi kesalahan jinayah yang berlaku sesama insan, sama ada berkaitan dengan nyawa, tubuh badan, harta benda dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala mengadakan hukuman bagi menghalang dan memperas jinayah tersebut dengan penuh hikmah dan bijaksana serta penuh keadilan dan kesamaan untuk mengelakkan kezaliman dan permusuhan, supaya umat manusia berpuas hati dengan hukuman yang tetap. Yang ketujuh, hukuman-hukuman dalam undang-undang jenayah Islam mempunyai serampang dua mata. Pertama, sebagai pembalasan ke atas perbuatan jahat. Seperti firman Allah Ta'ala, was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabat. Potonglah tangan mereka yang mencuri, lelaki dan perempuan, sebagai balasan ke atas perbuatan durjana yang dilakukan. Dan yang keduanya sebagai nakalan min Allah, sebagai pencegahan dari Allah Subhanahu wa taala.
dan sama ada untuk menghalang penjenayah dari mengulangi perbuatan jahatnya atau mencegah orang yang hendak melakukan jenayah dapat meneruskan niat jahatnya setelah mengetahui adanya hukuman yang berat yang akan diterimanya. Hal ini terbukti bagaimana yang disebutkan oleh Tuan Guru tadi, secara praktikal di Arab Saudi yang melaksanakan undang-undang jenayah Islam dapat mengurangkan kadar jenayah. Sebagai contoh, kedai-kedai di sekitar Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah yang menjual berbagai-bagai jenis jualan, apabila azan dilakukan, para peniaga tidak menutup kedai mereka, tapi sekedar menutup barang jualan dengan kain saja. Tapi barang-barang jualan selamat, tidak dicuri oleh ramai yang datang, kerana mereka tahu jika pencuri itu disabitkan kesalahan akan dikenakan hukuman. Hukuman dalam Islam pada umumnya adalah sesuatu yang menyakitkan. Tak ada yang perlu membawa dimasukkan penjara, dapat makan, dapat duduk dalam ekon dan sebagainya. Semua yang sakit undang-undang yang digunakan dalam Islam. Contohnya, pembunuh akan dihukum bunuh, pencuri akan dipotong tangan, pezina akan dihukum rejam atau dirotasi sampai 100 kali, dan yang lain-lain. Semuanya adalah menyakitkan kepada penjenayah. Tetapi di sebalik itu mempunyai kesan yang membawa rahmat kepada masyarakat. Bukan rahmat sebagai satu bentuk belas kasihan kepada penjenayah, tetapi satu rahmat kepada umat manusia seluruhnya, tidak mengira bangsa, agama dan warna kulit. Sedangkan penjenayah tidak boleh diberikan belas kasihan dan simpati kerana mereka tidak ada sifat belas kasihan. Sabda Nabi SAW, "Man la yarham la yurham." Orang yang tidak ada sifat belas kasihan, jangan diberikan belas kasihan. Dan akhirnya sejarah telah membuktikan bahawa negara yang melaksanakan undang-undang jenayah Islam berada dalam keadaan aman tenteram dan penduduknya hidup dalam keadaan tenang, tidak keluh kesah, memikirkan nyawa mereka, harta benda dan kehormatan mereka. Mereka berasa dilindungi sehingga ada penjenayah sendiri yang meminta supaya mereka dikenakan hukuman hudud kerana ingin membersihkan diri mereka dan untuk menembuskan dosa mereka. Sebagai contoh, negara Saudi sekali lagi disebutkan, sebelum melaksanakan undang-undang Islam, terkenal sebagai dengan kumpulan gangster, perompak dan penyamun yang dahsyat, hingga para hujat pada masa itu pun tidak terlepas daripada tindakan ganas mereka. Akan tetapi selepas melaksanakan undang-undang hudud dan qisas, kerajaan Arab Saudi telah dapat menuntaskan geng-geng konflik. Oleh itu, Arab Saudi menjadi contoh sebuah negara yang dapat menghapuskan geng-geng konflik dan perompak-perompak. Walaupun perompak-perompak yang jatuh hukuman hudud tidak lebih daripada 16 orang saja dalam tempoh 24 tahun. Ini saya petik kepada kitab Dr. Wahab Al-Zuhair Al-Fiqh Islami Wa'adillah. Di kesimpulannya, tuan-tuan hadirin hadirat, segala jenis jenayah yang berlaku di dunia hari ini boleh ditangani dengan undang-undang jenayah Islam melalui hudud, qisas dan takzir. Walaupun kesalahan hudud ada 7 jenis saja, iaitu zina, qazaf, minum arak, mencuri, merompak, aridah dan memberontak. Dan 2 jenis kesalahan qisas, iaitu membunuh dengan sengaja dan mencederakan tubuh badan dengan sengaja. Selain daripada itu, daripada hudud dan qisas, semua kesalahan adalah di bawah hukuman takzir. Ini menunjukkan bahawa Islam dapat menyelesaikan kes-kes jenayah jika ianya dapat dilaksanakan mengikut kehendak-kehendak syariat. Di antaranya, falsafah di sebalik pelaksanaan undang-undang Islam ialah untuk memberikan keadilan kepada umat manusia daripada Maha Pencipta yang Maha Adil lagi Maha Bijaksana. Selain daripada itu, undang-undang jenayah Islam jika dilaksanakan akan dapat sekurang-kurangnya mengurangkan kadar jenayah yang terus meningkat. Di samping hukuman dalam Islam sebagai satu balasan yang setimpal kepada penjenayah yang tidak diberi kemanusiaan. Bagaimana sabda Nabi SAW, "Man la yarham la yarham." Kita yakin dan percaya dengan hikmah-hikmah yang telah ditunjukkan oleh para ulama itu, sekiranya undang-undang jenayah Islam dapat dilaksanakan,
maka bukan saja ia akan dapat mengurangkan kadar wilayah, tapi akan memberikan kerahmatan kepada seluruh umat manusia. Itu saya, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.